5 Tuhan paling aneh disembah manusia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan share video ini. Nombor 5. UFO. Tahukah anda memang ada kelompok-kelompok manusia di dunia yang menyembah UFO? Emak pengganti air tangan ibu anda ada mak baru best. Bukan satu atau dua kepercayaan yang meletakkan UFO dan makhluk asing sebagai pencipta mereka. Bahkan wujud banyak sebenarnya kepercayaan serupa. Dengan nama seperti Community Atheist, Heaven's Gate, Universal Church of the New World Comforter dan banyak lagi jenis kepercayaan, kebanyakannya meletakkan kepercayaan bahawa kita semua ini dicipta oleh makhluk asing atau sebenarnya makhluk asing, bergantung kepada kepercayaan. Cabang kepercayaan terbesar yang percaya konsep ketuhanan ini adalah sebuah gerakan yang bernama realism, diasaskan pada tahun 1974 oleh seorang lelaki bernama Kurt Verlegen. Pengikut gerakan ini dikatakan berada di seluruh dunia, mempopularkan konsep kepercayaan unik mereka dan dianggarkan seramai 100,000 orang semuanya. Nombor 4. Wanita berpunggung besar. Memang ada kepercayaan yang menjadikan punggung wanita yang besar sesuatu untuk disembah. Gerakan yang dinamakan sebagai The Church of Identitology merupakan sebuah gerakan kepercayaan baru hanya bermula pada tahun 2012 hingga 2013 selepas seorang individu yang menamakan dirinya sebagai Prophet Dennis mengaku didatangi malaikat yang memintanya memulakan agama baru menyembah punggung besar wanita. Selain daripada permintaan itu, malaikat itu juga meminta beliau menulis kitab bagi rujukan pengikut mereka yang dinamakan The Book of Adonai. Dikatakan pengikut-pengikut mereka sangat meminati penyanyi Nicki Minaj disebabkan wanita itu mempunyai punggung yang mereka rasakan sesuai untuk disembah. Nombor 3. Motosikal. Di India, sebuah motosikal berjenama Royal Enfield berkuasa 350cc disembah oleh penduduk-penduduk di daerah Jodhpur. Ini kerana mereka percaya sesiapa yang tidak datang meminta restu motosikal itu setiap hari akan menerima nasib yang malang. Motosikal model bulat ini digelarkan penduduk sebagai Bullet Baba. Kisah bagaimana penduduk di sana menyembah motosikal ini agak menarik. Pemilik asalnya, seorang lelaki bernama Om Bana, anak kepada ketua kampung mereka, mati dalam kemalangan melibatkan motosikal tersebut selepas melanggar sebatang pokok. Pihak polis menunda motosikal tersebut balik ke balai polis, namun keesokannya menemui motosikal itu telah kembali ke kawasan kemalangan. Kali kedua pihak polis menunda motosikal itu kembali, kejadian sama berulang lagi. Jadi, penduduk di situ menganggap ada kuasa mistik yang menyebabkan kejadian itu berulang. Mereka mula mendirikan tugu untuk motosikal tersebut di kawasan berlakunya kemalangan dan terus mengamalkan kepercayaan mereka sehingga ke hari ini. Nombor 2. Vladimir Putin. Bagi sekumpulan komuniti yang tinggal di Bolshaya Yelnya, Rusia, Putin dianggap sebagai jelmaan semula Paul the Apostle. Ditubuhkan pada tahun 2007 oleh seorang wanita bernama Svetlana Frolova. Beliau mengatakan beliau menerima mesej daripada Tuhan yang menerangkan kepada beliau berkenaan penjelmaan Vladimir Putin sebelum itu. Selain daripada Paul the Apostle, Putin juga dipercayai mereka sebagai putera Vladimir of Rus yang mengasaskan gereja Ortodoks Rusia 1 milenia sebelum ini. Vladimir Putin menolak pelawaan mereka untuk dijadikan sembahan, namun tidak ada yang dapat menghalang mereka daripada percaya bahawa Vladimir Putin adalah individu yang ditugaskan menyediakan mereka untuk kelahiran semula Jesus Christ. Untuk rekod, tidak ada lagi pemimpin Rusia yang disembah seperti beliau sebelum ini. Nombor 1. Diego Maradona. Gerakan menyembah pemain bola sepak legenda Argentina memang wujud dan bukannya sekadar dongeng.
Gerakan yang dinamakan sebagai Iglesia Maradoniana merupakan sebuah kepercayaan yang menjadikan Diego Maradona sebagai ikutan. Ditubuhkan pada tahun 1998 sempena hari kelahiran ke-38 Diego, bermula dengan 3 orang kawan karib. Kepercayaan ini berkembang kepada 200,000 setakat ini. Kepercayaan pengikut mereka juga unik dan semuanya mestilah mengangkat Diego Maradona sebagai fokus. Nama tengah mereka haruslah ditukar kepada Diego. Anak pertama mereka harus dinamakan Diego dan mereka tidak boleh berkata yang tidak baik terhadap Diego. Perayaan Christmas mereka disambut setiap 29 Oktober dan mereka menggunakan sistem kalender sendiri yang bermula pada hari kelahiran Diego Maradona. Jadi, ketika kita menganggap sekarang adalah tahun yang ke-2020, mereka baru sahaja masuk tahun yang ke-60.